lah main dalam rumah besi. Free. Besi ada. Pusat pengumpulan sampah sementara. Pusat pengumpulan sampah sementara. Sampah-sampah pasca banjir ya. Dalam tong beg. Di sinilah tempat yang penyelamat-penyelamat giat melaksanakan tugas menyelamat. Bomba saja, APM. Dengan kami pun kami adalah NGO contoh Rescue Bencana Malaysia. Dengan aset-aset yang sesuai dengan orang-orang sukarelawan yang lain yang datang cepat, bomba pasukan bomba sukarela yang ada di sini pun bergerak membantu. Walaupun rumah mereka pun tenggelam, mereka bantu juga. Sini memang banyaklah berlakunya drama penyelamatan lah, episod penyelamatan yang rajak. Kat sini. Di sinilah tempat yang penyelamat-penyelamat giat melaksanakan tugas menyelamat. Bomba saja, APM. Dengan kami pun kami adalah NGO contoh Rescue Bencana Malaysia. Dengan aset-aset yang sesuai dengan orang-orang sukarelawan yang lain yang datang cepat, bomba pasukan bomba sukarela yang ada di sini pun bergerak membantu. Walaupun rumah mereka pun tenggelam, mereka bantu juga. Sini memang banyaklah berlakunya drama penyelamatan lah, episod penyelamatan yang rajak. Kat sini. Cara keluarkan dengan mudah, cara keluarkan dengan susah. Macam-macam berlaku kat sini. Kita sampai dekat pos sekolah hadapan Sungai Serai. Tempat ni disekalikan dengan Pusat Pembinaan Sementara Sungai Serai. SP Sungai Serai. Ini kira pusat main lah bilik gerakan main. Bukan. Ini yang ketiga. Sama macam yang Dusun Tua dengan Sungai Leng. Tapi ini paling besar. Tak, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi besar. Okey. Saya U-turn sekejap. Ini pusat pembinaan sementara untuk ialah masa-masa banjir yang mainly di kawasan Nanding dan kawasan Sungai Serai. Dah tutup ke masih berapa pasti? Setahu saya masih. Masih ya? Saya tak pasti pula update terkini. Mana-mana keluarga yang ditempatkan di PPS lain dipindahkan, dikumpulkan di sini seingat saya. Okey. Okey, di sini Tuan Amal. Ya. Anggaran Tuan Amal berapa lama kerja-kerja kebersihan ni dapat dilaksanakan? Kalau tengok yang terkini, yang terburuk ni, saya tak tahu nak anggar lah. Saya tak tahu nak anggar macam berapa lama tu. Lebih panjang lah daripada kebiasaan. Kalau biasa ni mungkin beberapa bulan. Yang ni mungkin lebih lama lah. Okey. Ini tempat lori yang trailer yang parking. Okey. Jadi kami nak tahu sedalam mana air tu, trailer tu hampir tenggelam. Okey. Trailer tu kat lebih sini, kurang daripada jalan ni ke atas ada dalam 10 kaki? maybe. Lebih kurang Maybe. Lepas dan keadaan trailer tu pun bila tanah ni dah lembut, dah jatuh, trailer pun terjejas lah, dia sengit. Tapi masa dia belum sengit tu memang air tu cukup dalam. Jadi kat sini mangsa yang hanyut tu kita percaya dia berada melepasi penghadang jalan, bermakna dia berada di atas sungai. Bermakna tuan, bila tuan nampak mangsa tu kena hanyut tu, tuan sekadar dapat tengok sajalah. Kami cuba untuk bertindak. Kami
gunakan tali yang ada di bot. Ya. Kami buka dan pergerakan ni sangat laju. Hanya merintih meminta bantuan. Kami pun dah panik menjerit. Dalam masa sama ada penduduk ataupun orang-orang kat situ di atas jambatan ni masih. Saya dah jerit bagi amaran. Orang-orang sana cuba mendapatkan apa yang boleh untuk bantu dia, tapi arus terlampau kuat. Kedalaman air ketika itu memang mencecah jambatan. Dia tidak melimpah atas jambatan tapi mencecah. Maksudnya kalau kata kita hanyut, kita boleh berlanggar dengan beam ataupun kata tu lah. Konkrit tu. Tapi yang tukang yang kena hanyut mangsa tu, mangsa hanyut tu, dia dapat tak sentuh beam tu? Tak dapat. Saya tak tahu. Tak tahu Tapi kalau ikut pada logik, kalau dia kekal hanyut, kebarangkalian untuk dia berlanggar dengan beam tu tinggi lah. Dan masa tu memang saya rasa sangat salah, saya rasa sangat sedih. Rasa tahu nak cakap Tuhan je tahulah perasaan kami. Saya cuba nak tolong kalau boleh sebab itu tugas kami. Orang awam pun takkan nak tengok. Orang awam pun cuba untuk membantu, tapi kuasa Allah besar. Sangat-sangat hebat. Kedalaman, arus dan sebagainya, suara dia tu masih diingati sampai boleh saya rasa sampai hari ni lah. Yalah. Tipulah kalau saya cakap saya tak nangis. Saya nangis. Dekat sahabat saya nangis. Saya balik ke pejabat, saya tahan emosi saya nampak kawan saya nangis. Okey. Alhamdulillah. Okey. Oh, ni semua tembok Ya. Pecah Air panas ni masih sejuk lah, cuma air tak bersih lagi lah. Saya tak silap pergi, saya tak tahu. Saya tak tahu. Ini sungai yang melimpah air Ya. Sungai inilah menyebabkan Taman Nanding semualah. Dia tak mampu menampung kapasiti air yang sangat besar. Ya, tahu. Tapi daripada sungai inilah melimpah air ke situ semualah. Ya, benar. Ya. Okey, saya bermula kawasan yang kami terpaksa hentikan pergerakan kenderaan. Kami ketika itu menumpang lori daripada angkatan tentera untuk meneruskan, sebab lori itu adalah yang tertinggi dan terbesar lah setakat yang kami jumpa waktu tu. Jadi di sini masa air, kedalaman air adalah kira-kira paras betis, paras peha. Jadi masa ni bila dah sampai di sini, arus dia yang cakapkan kepala air, dia tolak terlampau kuat. Jadi kami tak dah boleh, pergerakan lori dia akan semakin perlahan, tapi arus yang berlanggar pada ni, wave yang kami hasilkan terlampau tinggi. Jadi kami pun stop dan masuk di sini. Di sini adalah tempat kami berhenti. Dan masa ni air belum naik lagi kat sini. Penduduk-penduduk kat sini pun telah mengalihkan kenderaan masing-masing ke tempat selamat semua. Jadi sampai kat sini kami tukar strategi. Sebabkan kami buat evaluate di sungai jalan utama ni adalah memang dah betul-betul kuat sangat aliran dia. Kenderaan pun memang tak lepas untuk ke sana, apatah lagi bot, sebab arus dia kuat sangat-sangat. Jadi kami decide untuk patah balik. Patah balik ke mana tu tuan? Pada asalnya sebab kawasan banjir yang saya cakap ni, biasa Taman Nanding, Sungai Serai, itu kawasan yang memang kebiasaan berlaku banjir. Jadi kami decide kalau tak dapat digabai, kami nak bantu di Nanding lah. Bersama dengan pasukan-pasukan kami yang lain, the rest of the team. Yang masa tu lah berlakunya kejadian ni. Bila kami decide patah balik, strategi yang kami gunakan ialah cuba untuk melalui di tepian. Tepian maksud dia di kawasan sutut-sutut tiang, kedai dan sebagainya. Kami cuba untuk membawa bot yang kami ada kembali ke tempat selamat untuk kami patah balik ke Nanding. Apabila lalu di sini, arus dia kuat. Mula-mula kami boleh kawal diri kami, pergerakan kami boleh kawal. Tapi bila sampai di satu lokasi yang kedalaman dia semakin tinggi, dia tak berbesar tapi panjang Iya. Ini pun air naik melempar naik melempar juga. Sampai ke atas jalan? Ya, sampai ke atas jalan. Banyak di kawasan yang di bawah daripada jalan ni lagi teruk kena. Daripada bawah sungai saya nampak tu, naik ke atas tu, lebih kurang ada berapa kaki tu tuan? 4 kaki, 5 kaki? Boleh jadi. Lebih kurang Ketika kejadian tu, pasukan penyelamat yang cuba untuk sampai ke sini tak mampu sampai lah kerana kepala air dah kaku sampai ke batu 16. Walaupun nak pakai bot pun tak boleh Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Sangat kuat. Bantuan daripada jalan atau
berkembang. Okey. Kami perlu bantu selesaikan dulu yang tu. Dan kami perlu buat clearance sampai makan masa sikit lah. Okey. Tapi nak sampai sini pun ketika kejadian memang susah. Memang Okey. sangat-sangat susah. Dengan explanation atau penerangan tuan tu, masa kejadian berlaku dia susah nak menyelamatkan. Ya. Jadi macam mana mangsa-mangsa ni menyelamatkan diri mereka masing-masing? Adakah banjir itu melibatkan tekanan bahaya terhadap mangsa-mangsa tu? Macam kawasan di Gabai ni, Gabai Sungai Loi ni kawasan yang jarang berlaku kejadian sebegini. Okey. Mungkin ada yang penduduk yang berada di luar kawasan ketika hujan. Ya. Itu adalah kesian lah kepada mereka kerana mereka tak boleh untuk kembali ke rumah. Ya. Ada juga mangsa yang berada di sini mungkin mereka menentukan alternatif menyelamatkan diri sendiri. Okey. Dengan mungkin ada mereka ada bot peribadi atau sebagainya, mungkin mereka dapat keluar dengan cepat ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Ya. Masa tu kami pun tak dapat menggambarkan lah sebab kami tidak sempat untuk sampai ke sini kerana aliran air, kepala air yang kuat berlaku menghalang pergerakan kami untuk terus ke sini. Okey. Kita sampai di tempat PKH yang pertama iaitu di Sungai Loi. Okey. Kami berkongsi tempat di Dewan Orang Ramai Sungai Loi. Ini bilik gerakan di kawasan sinilah. Salah satu pos kawalan hadapan. Ya. Ini sungai apa tuan? Sungai Loi. Sungai Loi ya? Loi. Ini yang naik air ni teruk ni? Ya. Ya. Jadi kekuatan pada banjir Sabtu lepas menyebabkan tebing-tebing yang ada jambatan yang ada ya, jambatan kecil yang di tebing-tebing ni. Ya. Dia banyak rosak di kawasan penyambung. Okey. Dia apabila tebing runtuh jadi jalan penyambung antara permulaan jambatan tersebut runtuh, terus tak dapat diakses. Banyak jambatan yang rosak lah. Ada juga yang roboh sepenuhnya. Oh ya. Ada. Tapi jambatan yang biasa yang roboh ni adalah jenis yang kecil. Ya. Yang tak kuat lah. Yang tak kuat. Kita boleh tengok teruk tak teruk banjir tersebut. Kita tengok pada keadaan pokok renek yang berada di berhampiran kawasan air. Okey. Dalam keadaan dia seakan-akan dipijak. Dia dah sengit. Oh, sengit Sengit. Tu kita dah tahu di mana aliran air tu menuju dan betapa teruklah air lalu. Maknanya kita punya queue tu berapa besarnya air, berapa tinggi tu kita kena tengok pada pokok tau lah. Berapa luas ya. Tersebut kita boleh tengoklah. Okey. Antara pedoman yang kita boleh nampak. Ini kawasan Sungai Liu, Sungai Loi. Saya selalu susah sebut ni. Sungai Loi. Ada orang kampung panggil kata Sungai Loi. Sungai Loi, Sungai Loi ya. Orang kampung panggil Sungai Loi. Inilah kawasan Sungai Loi yang mana sungai yang besar tadi kita lalu adalah puncanya air naik dan melempar ke sini dengan deras. So ini salah satu kawasan yang penting di mana pihak bomba akan memberi tumpuan berjaga-jaga untuk second wave. Ya tuan Ya. Ya.